Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Bukan hanya tidak terurus, malah menimbulkan suasana seram. Begitulah keadaan jejantas berdekatan sebuah kolej kemahiran dan pejabat kemajuan masyarakat kemas di Serigi Gading, Batu Pahat yang jarang digunakan. Keadaan jejantas itu terbiar kerana pembinaannya tidak strategik. Sepatutnya bukan di situ dibina, tetapi di kawasan kilang atau masjid tidak jauh dari situ. Itulah lokasi yang paling sesuai, barulah boleh dilihat orang ramai menggunakannya. Sebenarnya jejantas yang dibina sejak belasan tahun lalu pada awalnya bertujuan memudahkan murid tabika kemas serta pelajar kolej menyeberang ke parit jelutong dikatakan berhantu menyebabkan ramai tidak berani melaluinya terutama pada waktu malam. Nampak seakan-akan sukar dipercayai, tetapi beberapa anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela yang bertugas berhampiran jejantas itu mengakui mereka kerap kali mendengar suara seperti orang sedang berbual serta jeritan wanita. Ini membuatkan setiap dari mereka mempunyai cerita mereka yang tersendiri berkenaan pengalaman misteri yang mereka alami. Ada kalanya mereka mengalami kisah seram yang sama walaupun tidak terjadi pada waktu yang sama. Lalu, apakah pengalaman misteri yang mereka alami? Ini adalah kisahnya. Berkongsi pengalaman dilalui penyeli rela G. Subramaniam yang bertugas di Pondok Pengawal Kemas sejak 2019 pernah melalui peristiwa menyeramkan. Bukan dia sahaja, malah 5 lagi rakan sekerjanya turut merasai situasi sama apabila kerap diganggu ketika berehat dalam kereta atau pondok pengawal. Pada mulanya, mereka tidak mengambil peduli mengenai jejantas itu, tetapi apabila ada perkara tidak dijangka berlaku, membuatkan mereka lebih berwaspada. Namun yang pastinya, setiap seorang dari anggota rela tersebut mengetahui yang selepas jam 12.30 malam akan ada sesuatu yang tidak kena. Menurut G. Subramaniam, daripada apa yang didengari oleh rakan-rakan yang mengalaminya, mereka pastinya tidak boleh tidur jika menghadap jejantas itu. Ia seolah-olah pantang larang kerana jika tidak mengubah posisi, sama ada tidur mereka akan diganggu sehingga tidak boleh tidur dengan nyenyak. Ada juga di antara mereka akan mengalami kejadian seperti ada seseorang datang menarik kaki dan sebagainya. Kerap kali juga mereka bersama akan terdengar suara wanita menjerit dan bunyi bising. Pada mulanya mereka menyangkakan ada pergaduhan di atas jejantas tersebut kerana bunyinya begitu bingit, namun apabila diperiksa oleh mereka, tiada seorang pun di atas jejantas itu. Bukan itu sahaja, katanya mereka juga pernah ternampak kelibat 2 beranak berjalan-jalan dari jejantas menuju ke bangunan kemas. Kesemua mereka mengetahui yang tempat itu adalah kawasan permainan makhluk halus tersebut. Jadi mereka hanya membiarkan sahaja pengalaman dan kejadian aneh yang dialami asalkan mereka tidak mengganggu makhluk itu. Sementara itu, seorang penduduk setempat, Zayadi Muhammad Hanafiah, berkata dia mengakui jejantas itu sunyi terutama waktu malam kerana tidak mempunyai lampu. Menurutnya, walaupun jarang menggunakan jejantas itu, dia mengetahui kawasan itu kurang menjadi tumpuan disebabkan kedudukannya. Apabila waktu malam, di situ tiada lampu yang menyala, malah tiada sesiapa yang akan melaluinya. Jika pada waktu siang pula, dia ada juga ternampak beberapa pelajar yang pergi sekolah akan menggunakan jejantas itu, tetapi jumlahnya tidak ramai. Namun yang pastinya, kadang-kadang penduduk kampung berdekatan juga tidak menggunakan jejantas itu. Barangkali mereka takut dan pernah mengalami pengalaman misteri mereka sendiri. Soal seram atau tidak, Zayadi tidak berani untuk mengatakannya, tetapi dia dapat merasakan bahawa mereka yang tinggal dan berada di sekitarnya pasti mempunyai cerita yang tersendiri. Amat sayang sekali jejantas yang dibina dengan kos ratusan ribuan ringgit tidak digunakan kerana kejadian misteri ini. Malah kedudukannya disifatkan tidak strategik bagi penduduk setempat. Seperti yang dilihat, jejantas itu dinaiki semak samun di tepinya. Di samping kisah mistik, semak samun ini juga dapat menarik perhatian binatang berbisa dan takut ada pengguna jejantas ini diserang binatang-binatang tersebut. Oleh itu, penyeliaan dan pembersihan berkala perlu dilakukan pihak kerajaan negeri. Ada baiknya juga jika jejantas itu dipasang CCTV untuk meningkatkan keyakinan pengguna untuk menggunakan jejantas tersebut. Dengan itu, sekurang-kurangnya jejantas itu dapat menjalankan peranannya dan tidaklah menjadi projek gajah putih. Sekian.